عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Apabila sudah diqamatkan untuk sembahyang fardu, maka tidak diharuskan sembahyang melainkan sembahyang fardu sahaja yang disembahyangkan imam. Itu peraturan. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Buhainah dan daripada Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Sarjas dan Ibni Abbas dan Anas, dan bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan. Dan ada dikeluarkan hadis yang seumpama ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada bab karahiyatus syuru' fi nafilah. Hadis ini juga ada dalam sahih Muslim. Baik, masalah sembahyang sunat ditegah dikerjakan kemudian daripada qamat. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi setengah daripada ahlul ilmi daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan lain daripada mereka itu. Apabila diqamatkan untuk sembahyang, maka tiada harus sembahyang seseorang melainkan sembahyang fardu yang disembahyangkan oleh imam. Dia sebut tu sembahyang fardu yang disembahyangkan oleh imam. Maksudnya kita tak boleh buat sembahyang lain selain daripada hak imam duk jalan tu. Semalam kita baca tajuk di Masjid Padang Temusu, tajuk ni dia ada kaitan dengan tajuk ni, tentang larangan diadakan dua jamaah di dalam satu masjid. Larangan ada dua jamaah dalam satu masjid. Satu hak duk jalan biasa ni, imam masjid dengan makmum dia, kita mai satu kereta, kita perform lagi satu jemaah di belakang. Perbuatan itu salah di sisi agama. Kita kena join hak duk ada ni. Kan kadang-kadang kalau masjid besar lah, dia nanti jadi benda ni macam-macam. Kan mai semayang, geng-geng yang masbuk, yang mai lambat ni. Dia mai lambat, saat lagi bila imam bagi salam dia tambah lagi dua. Bila dia tambah lagi dua, ada lagi satu orang hak lambatnya mai berimam dengan dia. Mai berimam dengan dia pula tempat tak strategik, tepi rapat ke dinding tu. Bila mai pula lagi 3 biji kereta, nak join dengan dia di hujung tu, dengan duk terperosok di cerok dinding tu dan sebagainya. Jadi tak kena dia perform another jemaah di sana. Perbuatan itu salah. So the best is apa? The best is bila kita dah mai lambat, kita tak usah pergi duduk bergantung atas hak dah lambat dah tu. Kita tunggu grup baru mai, form lagi satu baru di tempat yang strategik. Pasal saat lagi nanti ada lagi hak lambat, nanti ada lagi hak lambat. Sebab orang duduk mai ni daripada merata tempat, hak jauh, hak kena traffic jam, hak kena macam-macam tu, nanti ada lagi. So kita form satu jemaah baru di tengah-tengah masjid tu, siapa lambat semua ikut dia. Senang macam tu. Ni dah ujung tu ada satu, ujung balik ni ada satu. Sedangkan itu salah di sisi agama. Itu satu. So yang akan datang di Padang Temusu, dia akan bincang pula, baik, kalau kes yang satu lagi pula macam mana? Kes yang satu lagi, mai sampai saja tak mau join jemaah ada ni, tunggu bagi salam baru sembahyang lain pula. Saja purposely tak mau nak join jemaah yang duk jalan dah tu kerana nak form jemaah baru. Apa kata ulama dalam bab ini? Itu tajuk di Padang Temusu. Yang kita kena tahu benda ni, pasal benda ni melibatkan hukum hakam. Yang hukum hakam ini diambil daripada nas hadis Nabi SAW. Kalau Nabi larang, kalau Nabi tegah, maknanya benda tu tak boleh buat. Ada sebab pasal apa Nabi larang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata dia sembahyang sunat ditegah dikerjakan kemudian daripada qamat, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ulama-ulama. Apabila diqamatkan sembahyang, tiada harus sembahyang melainkan sembahyang fardu yang disembahyangkan oleh imam. Dan dengan dialah berkata Sufyan dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Kata Imam Nawawi, hadis itu menunjukkan tegah yang terang. Sarih tu makna dia terang-terang tak bagi buat macam tu. Atas memulai sembahyang sunat kemudian daripada sudah diqamatkan. Orang dah qamat dah, kita nak buat sembahyang sunat. Larangan itu terang dalam hadis tadi. Sama ada ia sunat ratibah, sunat rawatib seperti sunat subuh, sunat zuhur, sunat asar ataupun sebagainya, semua tu dilarang belaka. Tak boleh kita main-main, Allah, orang nak semayang dah qamat dah, nak semayang dah, kita duk rasa sayang tak buat sunat qabliyah, so kita buat juga.
Mengikut pendapat yang kuat, dia kata tak boleh. Ikut jemaah hak ada tu semayang. Tak lagi dia akan main nak selesaikan benda tu macam mana. Dan ini mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Dan kata Abu Hanifah dan ashabnya, apabila tiada ada ia sembahyang 2 rakaat sunat subuh, nescaya sembahyang dia akan 2 rakaat itu kemudian daripada qamat di dalam masjid selama tidak takut luput rakaat yang kedua. Ini satu pendapat dia kata. Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, dia pasal apa? Pasal dia melihatkan pentingnya qabliyah subuh tu. Dia melihatkan qabliyah subuh tu satu sembahyang yang kalau boleh jangan tak buat. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat, bagi kes sembahyang subuh ni, dia kata kalau kita main-main orang qamat dah. Imam Abu Hanifah berpendapat pederah juga qabliyah subuh ni. Dia kata kalau kita yakin kita boleh complete 2 rakaat qabliyah subuh ni sebelum imam rakaat kedua, dia kata buat qabliyah subuh ni, jangan tak buat. Imam Abu Hanifah dia begitu sekali menekankan pentingnya qabliyah subuh. Imam Hanafi ni tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni dia bukan qabliyah subuh aja, dia witir bagi dia wajib. Imam Hanafi ni dia bagi dia qabliyah zuhur tak ada 2, 4. Ni Imam Abu Hanifah ni, kalau di Penang ni apa nama India Muslim, depa banyak mazhab Hanafi. Depa macam tu. Abu Hanifah ni dia dalam bab-bab ni sembahyang sunat-sunat ni dia cukup mengambil berat. Maka dalam bab ni kalau mai sembahyang subuh, dia kata orang qamat dah nak sembahyang subuh, dia kata kalau hang rasa hang buat qabliyah subuh dan dapat rakaat kedua dengan imam, hang buat qabliyah subuh dulu, jangan miss. Itu pendapat Abu Hanifah. Dan kata As-Sawri, selama tiada takutkan luput rakaat pertama. Satu pendapat lagi daripada As-Sawri, Sufyan As-Sawri. Dia ni pun imam mazhab juga, tapi dia mazhab kecil. Sambutan tak ramai untuk mazhab dia, Sufyan As-Sawri ni. Dia mazhab, dia imam mazhab, tapi mazhab dia tak popular macam 4 mazhab yang kita duk sebut selalu. Dia pendapat apa? Kalau kita dan perhabis qabliyah subuh tu dan dapat rakaat pertama dengan imam, buat dulu qabliyah subuh. Ini 2 pendapat. Dan kata satu taifah, satu yang geng lain lagi, sembahyang ia akan keduanya di luar masjid dan tiada disembahyangkan dia, yakni sunat subuh itu di dalam masjid, kemudian daripada qamat sembahyang subuh itu di dalam masjid. Ada satu lagi pendapat, dia kata kalau nak buat juga qabliyah subuh sedangkan orang dah qamat dah untuk sembahyang subuh, buat di luar, jangan masuk dalam masjid buat. Dia kata pasal apa? Kerana menghormati hadis Nabi yang melarang. Yang melarang ni apabila orang dah qamat tidak ada lagi sembahyang fardu, maka kita sembahyang di luar. Dia kata jangan sembahyang di dalam, seolah-olah tunjuk kata kita ni tak entang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia kata bab fi man tafutuhu ar-rak'atani qabla al-fajr yusallihima ba'da salati al-fajr. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang luput ataupun orang yang tak dan 2 rakaat sunat dahulu daripada subuh, maka sembahyanglah dia akan keduanya selepas sembahyang subuh. Ini pula satu hadis pula, dan benda ni pernah jadi kepada Nabi SAW dan ada dibuat oleh sahabat Nabi. Jaga-jaga terlewat sikit, berlari main masjid nak sembahyang, main-main orang qamat dah. Bila orang qamat dah, dia sembahyang subuh. Lepas dia sembahyang subuh, dia buat qada kepada qabliyah subuh yang dia tak buat ni. Ni hadis dia. Cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan boleh dibayar sembahyang sunat yang dahulu daripada subuh itu, kemudian daripada selesai sembahyang subuh. Kerana Nabi SAW tidak larang orang memperbuat yang demikian itu. Ini hadis dia nak beritahu. Maka dikeluarkan hadisnya oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Qais radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatis salah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Qais. Satu sahabat Nabi nama dia Qais. Kata dia telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bilik rumah dia nak pergi ke masjid kerana nak sembahyang subuh berjemaah dengan segala sahabat sebagaimana biasanya. Maka apabila dilihat orang Nabi keluar, maka tukang qamat pun bangkit dan qamat. Itu zaman Nabi. Rumah Nabi itulah makam Nabi lah ni. Masjid itulah raudhah lah ni, duk berkembang. So Bilal ni duk usah tengok aja.
Tengok Nabi selak tirai rumah keluar